Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Florena Francis, ID WD21021, akan menemu bual seorang responden yaitu Chief Folinil Bina Soljin yang merupakan seorang jurawat di Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu. Dipersilakan Chief Folinil Bina untuk memperkenalkan diri Anda. Terima kasih Cik Floriana. Okey, saya Pauline Elvinia Soljin dan saya berumur 29 tahun pada tahun inilah. Okey, dan saya tinggal di Kampung Berungis Tuaran dan saya bertugas di Hospital Queen Elizabeth II dan saya bertugas dalam unit rawatan rapi lah di ICU selama 7 tahun sudah. Terima kasih Cik Floriana. Terima kasih kepada Cik Foli karena telah memperkenalkan diri Anda. Ini tiba masanya kita masuk kepada topik kita pada hari ini yaitu sesi temu bual yaitu berkenaan tajuk bahayanya rokok. Untuk soalan saya yang pertama ialah apakah kandungan yang boleh kita dapati di dalam rokok? Okey. Seperti kita tahu, rokok itu adalah satu bahan yang sangat berbahayalah untuk kesihatan dan setiap sedutan itu boleh membawa risiko kepada maut. Okey. Kandungan rokok yang sangat berbahaya di mana dia mengandungi bahan radioaktif dan bahan yang um, digunakan dalam cat, racun serangga, racun rumput dan sebagainya lah. Okey. Dan kandungan yang paling sangat bahaya dalam rokok adalah yang 3 elemen inilah. Yang pertama adalah kandungan tar, nikotin, dan karbon monoksida. Seterusnya, untuk soalan yang kedua, terangkan kenapa 3 bahan ini dianggap paling berbahaya. Okey, seperti yang kita tahu, kandungan rokok ni memang sangat berbahaya dan paling bahaya yang saya ingin terangkan di sini dan apa yang telah saya belajar adalah kandungan rokok yang pertama iaitu tar, di mana tar ni dia menyebabkan kanser. Kanser seperti kanser paru-paru, kanser mulut dan kanser esophagus iaitu saluran pemakanan lah. Okey, di mana yang kedua iaitu nikotin. Nikotin ini dia seperti najis dadah yang boleh didapati dalam bentuk heroin, amfetamin dan bahan-bahan seperti ini dia akan menyebabkan ketagihan yang sangat teruk dan menyebabkan seorang perokok itu susah untuk berhenti untuk merokok. Kandungan yang terakhir itu adalah yang disebut sebagai karbon monoksida, di mana kandungan ini yang boleh didapati daripada egsos kereta dan ini akan menyebabkan kita punya sel paru-paru, tisu paru-paru terjejas kerana dia tidak dapat oksigen yang sangat cukup lah. Okey, itu untuk penerangan saya untuk kandungan 3 elemen berbahaya dalam merokok ni lah. Untuk soalan yang ketiga, apakah kesan yang boleh disebabkan oleh asap rokok pada perokok dan orang sekeliling? Okey, berbalik kepada soalan seperti ini, soalan yang sangat popular lah masa kini ya. Sebab rokok ini merupakan satu kegiatan yang orang boleh katakan sebagai selfish, which is kita boleh cakap orang perokok bila dia menghembuskan asap rokok itu akan disedut oleh orang-orang sekeliling dia. Okey, di mana orang sekeliling yang bukan merokok pun dorang akan dapat kesan yang sama, manakala lebih teruk daripada seorang perokok lah, begitu. So kesan yang paling teruk adalah yang mengikut kajian lah, tabiat merokok ni bukan satu tabiat yang orang cakap baik lah, sebab dia boleh menyumbang kepada penyakit kanser. Kanser ni satu penyakit yang sangat-sangat bahaya lah. Dan bukan itu sahaja, bukan orang dewasa saja akan dapat kesan rokok ini, manakala budak-budak yang terhidu bau
rokok ini, dia orang juga terjejas karena dorang punya proses tumbusaran dorang ikut terjejas lah. So apa yang saya boleh kaitkan di sini, perokok pasif lebih um, mendapat kesan yang teruk dan berganda daripada perokok yang sebenar. Seterusnya untuk soalan yang keempat, jelaskan impak asap rokok atau rokok itu sendiri dari sudut ekonomi dan personality. Okay, first kali kita akan bercakap tentang ekonomi lah. Okay, impak rokok kepada segi ekonomi secara purata dia, perbelanjaan seorang perokok dia akan lebih tinggi daripada perbelanjaan keperluan diri sendiri. Di mana yang ini saya maksudkan adalah merokok bukan satu keperluan harian yang wajib kita buat, tetapi kita lebih, tanpa kita sedar, kita lebih banyak membazirkan wang kita kepada membeli rokok, manakala dari sudut lain kita masih tidak terfikir dan kita tidak ambil kisah. Apa yang saya belikan kata di sini, kita lebih pentingkan merokok daripada membeli barang-barang keperluan diri, sepertinya keperluan harian kita seperti makanan, baju, dan kalau kita ada masalah kesehatan, kita punya duit tidak cukup untuk membayar kos rawatan hospital karena kita sudah boros kepada, kita sudah membazir kepada pembelian rokok di sana. Okay? Dan dari aspek personality pula, impak yang paling ketara yang saya boleh katakan di sini adalah rokok dia menyebabkan diri kita menjadi seorang yang tidak teratur dan memang orang cakap berbau nafas, rambut berbau rokok, memang orang cakap semua yang tidak teratur lah, orang cakap macam tu, ya. Okay. Seterusnya untuk soalan yang kelima, jelaskan tentang kaidah yang betul untuk berhenti daripada tabiat merokok. Okay, soalan yang sangat menarik ya. Okay, saya tidak ada jawapan yang terperinci untuk soalan ini, sebabnya keinginan seseorang itu untuk berhenti merokok adalah daripada diri sendiri, yaitu kita akan ada niat. Kalau kita berniat untuk berhenti merokok, so tanamkan dalam hati kita yang kita betul-betul mau berhenti merokok, itu adalah satu pendukung utama kita untuk berhenti daripada tabiat merokok lah. Okey, seterusnya apa yang saya dapat tahu bahawa sekarang sektor kesihatan telah menyediakan satu session ataupun satu ruang untuk kepada orang yang merokok ini untuk datang ke hospital ataupun klinik yang berdekatan, mengikuti kempen berhenti merokok. Ya, kita sekarang klinik sudah menyediakan, pihak kerajaan sudah menyediakan satu kempen untuk menyokong kepada perokok untuk berhenti merokok. So kepada perokok-perokok yang di luar sana, bolehlah untuk melibatkan diri dorang untuk datang ke klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan dan nasihat daripada doktor-doktor yang telah ditauliahkan lah. Okey. Yang terakhir adalah lebih penting sokongan emosi, sokongan moral daripada keluarga, rakan-rakan, pasangan dan orang sekeliling lah untuk si perokok ni berhenti untuk merokok. Itu yang sangat penting. Okay, kena sokonglah. Kalau dorang bilang dorang mau berhenti merokok, kita kena bina satu circle untuk dia lebih bersemangat dan lebih bersedia untuk berhenti merokok. Jangan di sana dia mau berhenti merokok, di sana juga kita pun maksud saya kita pun merokok begitu. So situasi itu tidak boleh menyokong dia untuk berhenti merokok lah. So kalau kita mau dia berhenti merokok, kita kena make sure kita pun clean daripada merokok. Okay.
Saya rasa itu sajalah perkongsian saya ya, Cik Floriana, untuk soalan Cik hari inilah. Terima kasih. Sampai di sini saja sesi temu bual kita pada hari ini. Semoga jawaban yang dilontarkan sebentar tadi memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Cik Folinil Winia karena sudi meluangkan masa bersama saya untuk menjalankan sesi temu bual pada hari ini. Saya juga mohon maaf sekiranya ada kelemahan dan kekurangan pada diri saya, dan saya dahului dengan sekian, terima kasih dan jumpa lagi.